Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita buat siri yang ke-40 pada pagi ini. Alhamdulillah, apa yang kita rancangkan diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan lagi ruang dan peluang oleh Allah untuk kita menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan suratul Al-Kahfi. Seterusnya kita ingin mencari teladan, kita ingin mencari petunjuk, kita ingin mengambil apa pengajaran daripada ayat-ayat yang kita akan pelajari. Jadi kita akan memulakan pada pagi ini insya-Allah dengan ayat yang ke-72, ayat nombor 72, yang mana kita masih lagi berada pada kisah Nabi Allah Musa bertemu dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Sebelum ini, iaitu pada ayat yang ke-71, kita telah mempelajari tentang perjalanan pertama Nabi Allah Musa mengikuti Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Yang mana perjalanan pertama ini, cara Nabi Allah Musa menuntut ilmu ini, mengambil ilmu daripada Nabi Allah Khadir, adalah melalui perjalanan semasa mereka berada di lautan, yang mana mereka telah diberikan tumpang oleh penduduk yang mengenali Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Kita telah bacakan hadis Nabi SAW yang mengukuhkan, yang mentafsirkan ayat 71 ini, yang kita telah tahu bahawa Nabi Allah Khadir ini dikenali oleh pemilik kapal yang dia naik itu, perahu yang Nabi Allah Musa naik itu, yang mana hadis mengatakan mereka kenal Nabi Allah Khadir. Ini kita dapat belajar sesuatu bahawasanya Nabi Allah Khadir ni, bagaimana mereka boleh kenal? Sudah pastilah Nabi Allah Khadir ini manusia yang hidup bersama dalam masyarakat. Jadi, di sini pun kita boleh ambil teladan yang lain yang saya tidak bicarakan pada kuliah yang lalu, tapi teladan yang lain yang kita boleh ambil bahawasanya Nabi Allah Khadir ini dia bukan duduk seorang diri. Dia bukan memecilkan diri, mengasingkan diri sampai orang tak kenal dia. Tetapi hadis menjelaskan bahawa mereka kenal Nabi Allah Khadir. Apabila mereka kenal, itu yang mereka secara tanpa meminta bayaran, secara sukarela, mereka menumpangkan Nabi Allah Khadir bersama dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Yang mana nanti sampai kepada ayat yang berikutnya, contohnya nanti waktu kita sampai kepada ayat nombor 79, kita akan dapat maklumat yang lebih lanjut. Pemilik perahu tersebut, pemilik kapal tersebut, perahu tersebut, siapa yang empunya? Nanti kita akan ketahui. Baik, setelah
Nabi Allah Musa melihat tindakan Nabi Allah Khadir yang telah melubangi perahu yang mereka naik itu, maka Nabi Allah Musa dia terlupa sebenarnya bahawa dia tidak boleh memberikan apa-apa komen. Dia tak boleh nak tanya apa-apa. Dia tak boleh tegur seperti mana syarat yang mereka telah persetujui. Tapi Nabi Allah Musa dia terlupa akan syarat tersebut kerana Nabi Allah Musa ini seorang Rasul yang sangat sensitif melihat kemungkaran yang berlaku secara zahir, yang berlaku di depan mata. Itulah Nabi Allah Musa dengan pantas beliau menegur tindakan Nabi Allah Khadir dengan Nabi Musa mengatakan laqad ji'ta syai'an imra. Okay, maknanya Nabi Musa kata, apa yang kau buat ni wahai Khadir? Engkau telah melakukan satu perbuatan mungkar. Setelah Nabi Allah Khadir itu ditegur, maka Nabi Allah Khadir pada ayat yang ke-72 mengingatkan kembali akan syarat-syarat yang telah ditetapkan, yang telah dipersetujui oleh Nabi Allah Musa pada ayat 72. Kemudian pada ayat nombor 73, maka apakah alasan Nabi Allah Musa pada mengingatkan janji yang telah beliau sebut sebelum dia dapat bersama mengikuti Nabi Allah Khadir. Jadi ayat 72 adalah teguran Nabi Allah Khadir kepada Nabi Musa. Ayat 73 adalah ucapan balas Nabi Allah Musa terhadap Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Okay, mari kita perhatikan ayat Al-Quran, ayat 72, kemudian kita lihat terjemahan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alam aqul innaka. Dia menjawab. Dia pada ayat 72 ni merujuk kepada Nabi Khadir. Menjawab. Alam aqul, bukankah aku telah kata, innaka sesungguhnya engkau, bahawa engkau iaitu Nabi Musa, lan sekali-kali, tastati'a, tidak akan mampu, ma'iya bersamaku, mempunyai sifat sabra, mempunyai sifat sabar. Okey, kenapa ya? Kenapa ada perkataan bersamaku dekat sini? Kenapa ada perkataan bersamaku? Di sini ada satu perkara yang kita boleh dapat, ni kita perlu bincangkan secara ringkas. Okey, kenapa ada perkataan bersamaku? Kenapa diletakkan perkataan ma'iyah? Kalau kita buang ma'iyah, kalau kita buang ma'iyah, kita buang bersamaku, sampai tak makna dia? Kalau kita buang bersamaku, sampai juga maknanya kan? Kalau kita buanglah perkataan ma'iyah. Contohnya, qala alam aqul innaka lan tastati'a sabra. Bukankah aku telah katakan bahawa engkau sekali-kali tidak akan mampu bersabar? Sampai juga maknanya kalau kita noktah dekat sini. Tapi kenapa ada perkataan mampu bersabar bersamaku? Menunjukkan bahawa kalau kita tak ada perkataan bersamaku ni, nanti mungkin ada di kalangan kita yang mengatakan bahawa Nabi Musa pun tak sabar. Jadi kalau kita tak sabar pun tak apalah, sebab Nabi Musa pun tak sabar. Sebab itu perlu dijelaskan kenapa ada perkataan bersamaku. Para ulama tafsir mengatakan Nabi Allah Musa dia sabar sebenarnya. Sebab tuan-tuan ingat tak, Nabi Musa betapa sebelum jumpa Khadir, siapa yang pernah mengikuti cerita kronologi kisah Nabi Musa sebelum ini yang kita dah tamat dah. Nabi Musa, kalau dia tak sabar, dah lama dah dia tak akan jumpa Firaun kan.
Dia jumpa Firaun, dia ugut, dia berhadapan dengan Bani Israel. Macam-macam Bani Israel buat. Tapi Nabi Musa sabar. Kerana Nabi Musa tak sabar, dah lama dia tinggal Bani Israel. Di situ menunjukkan Nabi Musa sabar. Tapi kenapa dalam cerita ni dia tak sabar? Nabi Allah Musa, dia tak dapat bersabar kerana waktu dia ikut Khadir tu, sebab tu kata bersamaku tu maknanya bersama Khadir. Maknanya Khadir buat sesuatu yang luar daripada apa yang Nabi Musa tahu. Itu maksud dia. Perkataan bersamaku tu menunjukkan bahawa Nabi Musa tidak mengetahui perkara yang tersirat. Yang Nabi Allah Khadir yang tahu tapi Nabi Musa tak tahu. Itu yang menyebabkan Nabi Musa tidak mampu untuk bersabar. Sebab apa? Sebab Nabi Musa tengok Nabi Khadir buat benda salah. Kita kata, zahirnya salah. Tapi sebenarnya, apa Nabi Khadir buat itu adalah betul. Sebab tu perkataan bersamaku menunjukkan bahawa tidak sabar itu terhasil kerana Nabi Allah Musa melihat sesuatu yang pelik yang tak mampu dia fikirkan, tak mampu dia tahu apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Khadir. Okey. Kemudian Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pada ayat 73 dia mengaku salah. Nabi Allah Musa dia mengaku dia salah, dia mengaku dia salah. Jadi kita pun kena belajar. Kalau kita memang salah, kan? Kita mengaku kita salah. So Nabi Musa dia berkatalah, dia kata qala, dia berkata, Musa berkata, la tuakhidni, dia kata janganlah engkau marahkan aku. Maksudnya janganlah engkau buat keputusan. Bima nasitu, disebabkan apa yang aku telah lupa. Dekat sini kita jumpa tentang Nabi Musa mengaku dia apa? Nasitu. Dia kata aku lupa. Nabi Musa kata apa? Janganlah kau buat hukuman apa-apa di atas tindakan yang aku itu lupa. Okey, maknanya Nabi Musa kata jangan hukum dia disebabkan dia lupa. So apa teladan yang kita dapat belajar? Nanti kita akan bincang dekat tindakan. Kemudian Nabi Allah Musa ni tidak cukup dia mengatakan dia telah lupa. Tidak cukup dia mengatakan buat kali yang pertama jangan ambil tindakan, tetapi Nabi Allah Musa dia mengukuhkan lagi apa yang kenapa dia boleh jadi tak sabar. Yang pertama, sebab pertama kerana dia lupalah bibanesi itu. Okay, bahawa lupa apa? Lupa tentang jangan soal apa-apa tindakan Nabi Allah Khadir buat, melainkan setelah bagi tahu. Yang kedua, Nabi Allah Musa menerangkan kenapa sampai dia tak boleh sabar. Kenapa dia boleh sampai dah terlupa akan syarat-syarat sebelum ini untuk ikut Nabi Khadir. Dia kata, wala turhiqni min amri usra. Dia kata, janganlah engkau Khadir memberatkan aku dengan sebarang benda-benda yang susah aku nak faham dalam urusanku. Maknanya Nabi Allah Musa kata, janganlah engkau ajarkan aku ilmu, nak bagi aku ilmu ni, tapi susah aku nak faham. Susah, dia kata. Dia kata, aku nak belajar, tapi janganlah kau berati aku dalam nak ikut engkau ni sesuatu yang aku tak mampu nak capai apa yang aku nak belajar ni, kata Nabi Allah Musa. Okay, jadi statement yang kedua ni, wala turhiqni min amri usra ni juga
sebenarnya adalah penguat, ya, adalah taukid, penguat kepada jangan hukum Nabi Allah Musa tu, la tuakhidni tu. Jadi Nabi Allah Musa dia seolah-olah, kalau kita dapat dekat sini ada dua sebab. Maksudnya Nabi Musa nak kata bahawa maafkanlah. Nabi Musa kata, maksudnya Nabi Musa seolah-olah dia membawa maksud maafkan apa yang telah dia soalkan, apa yang dia telah tegur tu kan. Kenapa? Pertama, kerana dia lupa. Yang kedua, lupa tadi juga berpunca daripada dia rasa macam ilmu yang dia belajar tu berat sangat nak faham. Jadi itulah yang telah dinyatakan oleh Nabi Allah Musa kepada Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Okay. Jadi berdasarkan ayat ini, apa yang kita dapat pelajari? Apakah teladan yang kita boleh ambil sebagai petunjuk dalam hidup kita? Sama ada dari sudut tindakan Nabi Allah Khadir ataupun daripada tindakan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okay. Sebelum kita pergi kepada teladan, saya ingin kongsikan apa yang berlaku semasa Nabi Allah Musa itu bersama dengan Khadir di atas As-Safinah, perahu itu. Dalam hadis Nabi dinyatakan, wa kanatil ula min Musa nisyanan. Nabi SAW menyatakan, adapun yang pertama yang dilakukan oleh Musa itu adalah kerana lupa. Maknanya bukan sekadar ayat Quran yang kata Nabi Allah Musa telah lupa. Maknanya kalau lupa, maknanya tak sengaja. Okay. Nabi Musa itu dia lupa pada tindakan dia yang bertanya kepada Nabi Allah Khadir tentang dia lubangkan kapal tu. Kemudian tak semena-mena waja'a usfur, lalu datanglah seekor burung. Fawaqa'a ala harfis safinah, dan burung itu dia hinggap, dia turun, dia berada di hujung perahu. Fanaqara fil bahri naqratan, lalu burung itu mematuk dengan paruhnya ke dalam laut. Okay. Datang seekor burung, duduk dekat hujung perahu yang mereka duduki. So burung tu buat apa? Dia mematuk air yang ada di dalam lautan. Maka apabila Nabi Allah Khadir nampak burung itu, maka Nabi Allah Khadir menggunakan burung itu sebagai salah satu analogi bagaimana ilmu yang ada pada Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khadir. Apa jawab Nabi Allah Khadir? Faqala lahu Khadir. Lantas Khadir dia berkata, dia kata kepada Musa, ma ilmi wa ilmuka min ilmillah. Nabi Allah Khadir kata, ilmu aku dan ilmu engkau Musa, jika dibandingkan dengan ilmu Allah, illa mithlu ma naqasa hadzal usfur min hadzal bahri, adalah seperti apa yang diambil oleh burung itu dari laut tersebut. Maksudnya kalaulah burung tu dia minum air yang dekat di paruh burung itu, itulah ilmu yang ada pada Khadir dan ilmu yang ada pada Nabi Musa berbanding lautan yang luas itu, umpama ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Nabi Allah Khadir mengingatkan bahawa tentang ilmu yang Nabi Khadir ada itu adalah dari Allah. Ilmu Musa pun adalah dari Allah. Menunjukkan bahawa betapa sikitnya
mereka tahu jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat maklumat tambahan daripada hadis riwayat Bukhari ini. Sebab kalau kita baca dalam ayat, kita tak jumpa kisah burung ini yang dia duduk bertinggi di kapal tersebut. Baik. Kemudian mari kita lihat apakah hidayah ayat. Maksudnya apakah petunjuk ayat ini yang kita boleh jadikan sesuatu untuk kita menambah baik diri kita. Kita nak tambah baik cara kita berfikir. Kita nak tambah baik cara kita bertindak daripada ayat 72 dan 73 tu. Okay. Yang pertama kita tidak menghukum mana-mana manusia yang buat sesuatu kerana dia lupa. Lupa ni menjadi satu sebab kenapa tidak diambil, tidak diberi balasan, tidak dijatuhkan hukuman bagi manusia yang lupa. Okay, untuk menyokong tindakan satu ni, okay, sebenarnya ada hadis yang sangat masyhur yang kita selalu dengar hadis ini. Hadis yang masyhur ini adalah hadis yang mana dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Yang hadis itu sahih. Hadis yang berbunyi sabda Nabi SAW, Inna Allah tajawaza li an ummati. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah ni dia tidak mengambil kira terhadap umatku al-khata'a, sesuatu yang dia lupa, al-khata'a, sesuatu yang dia tersalah buat, yang kedua wanisyana, sesuatu yang dia lupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksa buat. Jadi kalau ada manusia dia buat sesuatu perkara yang sepatutnya Allah boleh jatuhkan hukuman kepada dia, tetapi dia terlepas daripada dicatat manusia yang berdosa. Contohnya kalau ada 3 perkara ini. Yang pertama, dia tersalah. Dia tersalah buat. Yang kedua adalah dia lupa. Dan yang ketiga, kalau dia dipaksa. Itu dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini dia lupa? Kenapa dia lupa? Kenapa para nabi ini boleh jadi lupa? Okay. Daripada kisah para nabi ini memberikan kita petunjuk bahawasanya lupa ini merupakan sifat yang ada pada manusia. Hatta para nabi pun boleh lupa. Lupa yang dialami oleh para nabi ini, seperti Nabi Musa ini, tidaklah tidaklah menghilangkan al-ismah, iaitu kemuliaan, menjatuhkan darjat para nabi. Ini Allah nak menunjukkan kepada kita bahawasanya para nabi ni manusia juga. Mereka pun lupa. Kalau kita nak tengok kisah nabi lain yang lupa, adalah kisah, ingat tak? Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat nombor 24.
Dalam surah Kahfi ingat yang perkataan insya-Allah itu yang Allah Ta'ala sebut pada Nabi, Allah tegur Nabi Muhammad SAW, Allah bimbing Nabi SAW, Allah kata apa? Ingat ayat nombor 24. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Allah kata, dan sebutlah nama Rabb kamu apabila kamu telah terlupa. Maknanya Nabi Muhammad SAW pun pernah berlaku terlupa. Dikaitkan dengan terlupa menyebut insya-Allah. Okay, jadi Allah bagi tahu, kalau terlupa, ingatlah Allah. Okay, menunjukkan bahawa bukan Nabi Musa je yang pernah mengalami lupa. Nabi SAW pun pernah lupa. Okay. Kenapa kita kata lupa ni merupakan di antara sifat yang ada pada manusia? Kita kena tengok bapa kita, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Siapa yang pernah mengikuti tajuk fakta sebenar di sebalik kisah para Nabi, kita telah sebut sebelum ini bahawa Nabi Adam, dia telah melanggar arahan Allah supaya jangan dekat dengan sebatang pokok dalam syurga tu, adalah pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja. Bukan Nabi Allah Adam langgar dalam keadaan dia sengaja disedar, tapi dalam keadaan dia lupa. Dalil dia, tuan-tuan buka surah Taha. Surah Taha ayat 115. Surah Taha ayat 115. Okey. Okay, tolong letakkan di ruangan chat ayat Taha ayat 115 surah Taha. Kita akan jumpa yang kisah Nabi Adam. Kata Allah, Adam ini min qablu fanasiya. Dia telah terlupa. Kita telah terangkan dengan panjang lebar kisah Nabi Adam. Kita mempertahankan cara faham maklumat ada kaitan dengan Nabi Adam. Sebab kita kena pertahankan Nabi ni. Sebab kalau kita jadikan lupa ni jatuhkan martabat Nabi, maksudnya secara tak langsung kita akan jatuhkan kemuliaan Allah. Sebab Allah yang lantik para Nabi. Jadi takkanlah Allah tak tahu para Nabi ini para Nabi ini lupa. Jadi lupa ini bukanlah satu perkara yang menjatuhkan darjat para Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan ia menjadi penguat mengatakan bahawa para Nabi ini juga adalah manusia. Kita lupa tak? Kita lupa. Para Nabi lupa tak? Lupa. Cuma ada beza. Ada beza apa? Ingat tak? Anak murid Nabi Musa yang teman Nabi Musa jumpa Khadir. Siapa dia? Yusa' bin Nun. Kita masih ingat lagi tak? Yusa' bin Nun kan dia terlupa nak ingatkan kepada Nabi Musa tentang ikan yang berada dalam bekas yang diorang bawa tu. Ikan tu telah hidup, lompat masuk ke dalam laut. Masih ingat lagi? Cuma bezanya, lupa Yusa' bin Nun tidak sama lupa para Nabi. Isu lupa sama. Cuma dari sudut lupa kerana apa?
Kalau kita perhalusi kisah Yusuf bin Nun tu, dia mengkaitkan dia lupa kerana apa? Kita kena tengok balik ayat dia. Kerana syaitan. Dia kata pada ayat nombor berapa tu Kak? 63 Ustaz. Ayat nombor 63. Ya. Okey, kita kaitkan dia. Dia kata apa? Dia kata fa inni nasitul huta. Dia kata sesungguhnya aku telah lupa ikan itu. Wa ma ansanihu illa syaitan. Tapi aku telah lupa itu disebabkan oleh syaitan. Makna kata kita orang biasa itu lupa. Para nabi itu juga lupa. Cuma bezanya kita kadang-kala lupa disebabkan penguasaan syaitan kepada kita. Tetapi para nabi, mereka lupa bukan kerana penguasaan syaitan kepada para nabi. Kerana para nabi tidak ada syaitan yang boleh menguasai para nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu di antara beza dia. Okey. Tindakan yang kedua yang kita dapat belajar daripada ucapan Nabi Musa ketika dia menjelaskan kepada Nabi Khadir, ini juga kita kena ambil sebagai seorang guru. Kalau kita menjadi guru, menjadi tenaga pengajar, kita ada anak murid yang kita kena bimbing. Kita kena usaha mudahkanlah urusan yang nak diajar tu kepada anak murid kita. Nanti kalau kita kata, tengok tak sabarkan belajar, sabar belajar ni kenalah sabar. Betul, sebelum ni kita dah kata dah, memang salah satu pengajaran kita dapat belajar untuk menuntut ilmu memang perlu sabar. Tetapi anak murid ini, dia tak sama macam guru yang mengajar. Jadi bagi memastikan anak murid itu belajar dengan sabar, maka pemudahkanlah. Jangan dibebankan pembelajaran yang di luar pada kemampuan anak murid itu. Mungkin setengah guru kata, tak apalah belajar. Macam kita telah melalui apa? Macam kita belajar silibus berfikir, kemahiran berfikir aras tinggi. Lepas tu kadang-kadang kita kena tengok kenapa pelajar ramai tercicir. Tuan-tuan ya, kita duk tengok, Malaysia ni orang skor SPMA ramai. 8A, 9A. Tapi tuan-tuan tahu tak? Berpuluh ribu orang tak pergi sekolah. Berhenti di tengah jalan. Sebab apa? Tapi itu orang tak cerita. Tak diwairalkan secara meluas. Yang diwairalkan, SPM ini, gini. Kenapa budak tak minat nak pergi sekolah? Kenapa? Kenapa pembelajaran kita ini, ya Allah, sebab apa? Itulah kena fikir. Apabila kita buat sesuatu modul, kita buat sesuatu kurikulum, silibus, kita kena tengok tahap pelajar. Memanglah kita nak jadi pelajar tu boleh berfikir aras tinggi. Tapi kalau mak dia pun tak faham yang nak ajar, ayah dia pun tak faham nak ajar. Sedangkan ayah mak dia masuk universiti, tak boleh nak, kita pun tak boleh nak fikir apa maksud ayat ni. Kita ni jadi macam tak sabar lah. Jadi, tu yang Nabi Musa kata apa tadi? Dia kata apa? Ambil ayat ni. Wala turhiqni min amri usra.
Jadi anak murid ni dia boleh cakap, dia boleh guna ayat ni. Cikgu, kenapa saya tak boleh nak pergi sekolah? Kenapa saya tak minat? Saya tak faham lah cikgu. Saya tak mampu nak capai dia. Saya masa belajar ni saya rasa macam terlalu berat untuk saya. Dia boleh guna ayat ni, wala turhiqni min amri usra. Tapi janganlah digunakan secara membetul-tuli nak buat alasan tak nak pergi sekolah. Jangan. Daripada kisah ini, kita kena permudahkan. Sama ada pada cara kita menyampaikan maklumat, sebagainya. Saya rasa tu tak ada pengalaman kot, kan? Tuan-tuan yang belajar ni, dalam usia-usia kita belajar ni, ada tak kelas-kelas yang tuan-tuan belajar, tuan-tuan tak faham? Saya tak faham lah, tak faham. Kadang-kadang kita masuk belajar, kita pergi training, kita pergi mana, kita rasa macam kita tak faham orang tu belajar. Jiwa kita jadi macam mana? Jiwa kita ni lama-lama sekor kita jadi macam fed up kan. Kita rasa macam, aku tak nak pergi. Rasa down, Ustaz. Rasa down. Kita rasa down lah. Kita rasa macam down tu jadi macam tarik hilang sabar tadi tu. Jadi sebab itu kita kena guru yang membimbing, dia perlu lihat juga konteks. Daripada tengok kepada jemaah dia. Lepas tu kita kena tengok macam mana nak terangkan. Tahap 1 ke, nak lebih detail ke, nak panjang ke, begitulah. Itu contoh dia, contoh. Sebab itu, kalau tuan-tuan perasan, dekat Akademi Tadabbur ni, kita dah buat semua kuliah 1 jam. Kita tak buat dah 1 jam setengah. Sebab apa? Sebab kita tak nak termasuk 1 jam setengah tu boleh menyebabkan bebanan. Itu kita cuba buat siang sedang-sedang je. 1 jam cukup. Kalau tuan ikut kelas Ustaz Abdullah Bukhari ke, tuan ikut kelas Al-Fadhil Dr. Nik ke, Ustaz Uzair ke, Ustaz Muhammad Uzair ke, memang kita buat sejam je. Itu di antara yang kita mengambil ibrah pengajaran daripada ayat ni. Termasuklah kepada subjek yang nak mengajar. Ya, moga-moga kalau tuan-tuan tak sampai, tuan-tuan tak boleh nak tangkap, tak boleh faham apa yang saya sampaikan, tuan-tuan tolong beritahu saya. Sebab saya tak nak tuan-tuan nanti berhenti di tengah jalan belajar. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan anak murid. Kita kena tengok juga perspektif kita yang mengajar. Bukanlah kita nak salahkan Nabi Khadir tu. Tuan-tuan jangan salah faham pula. Tapi kita nak mengambil pelajaran dia. Okay, sebab Nabi Musa ni manusia. Okay, jadi anak murid kita juga adalah manusia yang perlu kita ambil pelajaran. Sebab kisah Nabi Musa ni ceritanya tentang menuntut ilmu. Jadi permudahkan. Beza sangat silibus kita dekat sekolah di Malaysia dengan silibus negara-negara lain yang belajar. Kita sekolah tadika dah dibebankan dengan peksa, dengan ujian. Ni tuan-tuan ingat ya, bukan kita nak cari salah tak, tapi daripada kisah ni kita cuba jadi betul tak betul juga. Kita lihat semua orang kena berikan feedback. Sama ada pihak PPD-nya, pihak kementerian pelajarannya, guru-gurunya, anak muridnya, kena dibagi tahu, ibu bapa bagikan panduan. Baik. Kita terus pergi kepada ayat yang ke-74. Okey. Ayat 74. Okey. Okey, ayat 74 adalah perjalanan yang kedua yang Nabi Allah Musa ikut Nabi Khadir. Ini bermakna Nabi Allah Khadir menerima
Menerima apa? Menerima alasan yang diberikan oleh Nabi Musa. Macam tu juga kita. Kalau berlaku satu kesalahan yang pertama, jika diberikan alasan, maka kita tengok alasan yang reasonable, maka kita terima dia. Jangan jadikan kesalahan yang pertama itu menjadi penutup kepada keputusan untuk kita nak ambil keputusan yang drastik. Okay. Jangan drastik. Dengar dulu alasan. Kalau alasan itu memang bersesuaian, maka diberikan peluang yang kedua. Peluang yang kedua. Okay. Jadi kita tengok ayat 74. Fantalaqa. Kemudian kedua-duanya berjalan. Kemudian kedua-duanya berjalan. Maksudnya Nabi Musa dan Khadir dengan Nabi Musa, mereka dua berjalan. Berjalan ke mana? Kan tadi ayat sebelum ni kan mereka naik kapal. So maknanya mereka dah sampai ke daratan. Jadi bila sampai dekat daratan tu, mereka pun pergilah berjalan di pesisiran lautan tu. Okey. Masa mereka lalu dekat situ, kawasan tu, dengan tidak semena-mena, mereka hatta idza laqiya ghulama, apabila sehinggalah mereka bertemu dengan seorang ghulama, seorang budak. Ghulam dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ghulam dekat sini, sebahagian para ulama tafsir mengatakan dia adalah kanak-kanak yang belum lagi sampai kepada umur yang baligh. Okey, tapi kita terjemah dia sebagai pemuda kan. Maksudnya ulama ni ada kebanyakan para ahli ilmu mengatakan dia masih lagi kecil lah. Dia belum sampai kepada umur ya belum. Dia belum sampai kepada umur baligh lagi. Okey. Tiba-tiba, secara pantas, tapi dekat ayat ni, kita tak jumpa perkataan, cuma kita jumpa perkataan lalu. Lalu dekat sini maknanya dia berlaku dengan cepat. Macam mana kita tahu berlaku dengan cepat? Dekat perkataan faqatalahu. Jumpa tak perkataan huruf fa? Fa dekat sini. Huruf fa dekat situ. Huruf fa pada ayat ini sebelum qatalahu kan ada huruf fa menunjukkan tindakan yang diambil dengan cepat. Maknanya masa mereka berdua tu berjalan, nampak ada seorang ghulam budak dengan cepat-cepat faqatalahu, Nabi Allah Khadir membunuh budak tu. Okay, dengan cepat. Maknanya jumpa je budak tu, terus Nabi Allah Khadir bunuh dia. Bagaimana dia bunuh? Budak tu tengah buat apa masa tu? Okey, kita kena tengok dalam hadis. Tengok dalam hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari ada diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana Nabi Allah Khadir membunuh budak itu. Summa kharaja minas safinah. Kemudian kedua daripada mereka itu keluar dari perahu tersebut. Fabainahuma yamshiyani ala sahil. Dan mereka berdua pun berjalan-jalan di tepi laut. Idh abthara Khadir. Tiba-tiba Nabi Khadir melihat seorang budak lelaki. Dia sedang buat apa? Yal'abu ma'al ghilmani, yang sedang bermain bersama dengan budak-budak yang lain.
So kita dapat maklumat tambahan yang tak ada pada ayat Quran. Maknanya budak yang Nabi Allah Khadir bunuh itu, budak itu sebenarnya sedang bersama bermain dengan budak-budak yang lain. Maka dengan pantas Nabi Allah Khadir buat apa? فَأَخَذَ الْخَدِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ. Nabi Allah Khadir mengambil kepala budak itu dengan tangannya. Maknanya Nabi Allah Khadir menggunakan tangan dia. Dia buat apa? Dia pegang, maknanya dia mengambil, dia pegang kepala budak itu. فَقَتَلَعَهُ. Nabi Allah Musa mencabut dengan tangannya. Faqatalahu, lalu membunuhnya. Oh, nampak macam, dahsyatnya cara dia bunuh kan? Okey. Ini baru satu hadis. Sebenarnya ada hadis lain, riwayat Bukhari juga. Tapi saya tak bawa saya tak bawa dalam nota ni. Kalau kita baca hadis lain, riwayat dia beza sikit. Kalau riwayat ni, Nabi Allah Musa pegang kepada budak tu, lalu dicabut kepada budak tu. Kalau kita baca dalam hadis lain, Nabi Allah Musa sebelih. Nabi Allah Musa baringkan dia, Nabi Allah Musa fa'adja'ahu, Nabi Allah Musa baringkan dia, kemudian Nabi Allah Musa sebelih dia dengan bisikin, dengan pisau. Macam mana kita nak menggabungkan hadis yang kata pegang kepala, cabut kepala dia, dengan hadis sebelih budak tu dengan pisau? Kata para ulama hadis, kalau kita gabung sebab hadis tu dia ada macam berlaku berlakunya percanggahan maklumat. Okay, jadi para ulama tengok hadis tu sahih, maka digabungkan. Jika digabungkan, ini kata Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam Fathul Bari, beliau kata mula-mula dia sembelihlah dengan pisau tu, kemudian baru dicabut dengan tangannya. Itulah cara Nabi Allah Khadir membunuh budak itu. Maknanya dia sembelih dulu dengan pisau, kemudian dicabut. Sebab kalau kita baca riwayat ni dia macam dia pegang kepala budak tu, dicabut. Nampak macam kuatnya Khadir kan. Kalau kita baca riwayat lain, sebenarnya dia sembelih dengan pisau dulu, kemudian dia cabut kepala budak itu. Hadis riwayat Bukhari. Mesti kalau kita baca hadis ni macam pelik je. Kita rasa macam teruknya kan. Kalau kita pun dengar macam teruk, macam mana dengan Nabi Musa yang berada pada saat dan ketika itu. Agak-agak. Itu yang Allah Ta'ala kata, Nabi Allah Musa ni, dia terus tegur Nabi Allah Khadir. Adakah dia tegur kali ni sebab dia lupa? Kalau kali pertama waktu Nabi Khadir lubangkan kapal tu, Nabi Allah Musa memang dia terlupa, dia tak boleh persoalkan tindakan Khadir tu. Tapi pada ayat 74 ni, adakah Nabi Allah Musa itu dia terlupa, dia tak boleh tegur apa-apa Nabi Khadir? Nanti kita akan tengok jawapan selepas ni. Tapi Nabi Allah Musa ni dia buat apa? Aqtalta nafsan zakiyata. Nabi Musa kata, patut ke engkau membunuh nafsa satu jiwa yang jiwa budak itu bersih? Dia kata, yelah budak belum balik, mana dia buat dosa?
Tetapi Nabi Khadir bunuh budak tu. Macam saya sebut tadi kan, kebanyakan ahli ilmu mengatakan ulama tu budak tu dia belum lagi baligh. Lepas tu Zakiyah tu maknanya dia tak berdosa. Maknanya dia tak buat salah apa-apa bi ghairi nafsin. Diterangkan juga dia juga bersih dari sudut dia tidak berdosa membunuh jiwa orang lain. Faham tak maksudnya? Maksudnya Nabi Musa ni dia kata, kenapa kau bunuh budak tu yang tak bersalah apa-apa? Budak tu dia zakiyata. Dia bersih. Lepas tu dia tak buat salah dari sudut dia membunuh orang lain. Nah, makna yang sebaliknya Nabi Musa nak kata, kalau budak tu tak salah apa-apa, kenapa kau bunuh dia? Budak tu tak pernah pun bunuh orang lain sampai kau perlu membunuh dia. Lepas tu Nabi Musa dia cakap apa? Laqad ji'ta syai'an nukra. Nabi Musa kata apa? Sesungguhnya engkau ni telah buat satu perbuatan yang mungkar. Okey. Cuba tuan-tuan tengok. Ada perbezaan penggunaan kalimah mungkar dalam ayat ini. Kenapa kalimah mungkar dalam ayat? Okey, kalau dekat sini kan dia guna apa? Syai'an nukra. Nukra. Kalau yang kapal tadi tu, dia kata apa? Kalau kita baca dekat kapal tu, dia guna ayat laqad ji'ta syai'an imra. Imra. Kalau tadi laqad ji'ta syai'an nukra. Kenapa pada ayat yang kes bunuh tadi Nabi Musa menggunakan nukra, tapi pada kisah kapal ini Nabi Musa menggunakan imra? Apa beza dia? Kata para ulama, an-nukra ni mungkar yang lebih teruk, lebih dahsyat daripada imra. Kenapa? Macam mana kita kata kita tahu lebih dahsyat? Lubangkan sampan tu boleh membunuh juga tak? Kalau orang mati lemas tenggelam kan, bunuh juga, mati juga. Tapi kes budak tadi hujungnya mati juga. Jadi apa beza dia? Para ulama kata nukra ni kalimah mungkar yang lebih dahsyat daripada imra. Apa justifikasi dia? Apa justifikasi dia? Okey. Kalau Nabi Allah Khadir dia bocorkan perahu tu bukan secara mu'tamad orang akan mati kerana perahu bocor, betul tak? Perahu tu akan bocor, betul, tapi dapat tak kita pastikan kalau perahu tu bocor semua akan mati? Berbeza tak budak tadi tu? Memang terang-terang mati. Secara zahir nampak memang mati. Tapi perahu yang dibocorkan 50-50. Mungkin ada orang terselamat. Dia terselamat daripada lemas.
walaupun perahu tu bocor. Jadi kita sebut kemungkinan ini, perbandingan dua jenis pembunuhan tadi adalah untuk menerangkan kenapa digunakan imrah, kenapa digunakan nukrah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang mampu untuk saya menerangkan perbezaan penggunaan imrah dengan nukrah. Okey. Kita teruskan sikit lagi. Ada lagi beberapa minit untuk kita lanjutkan. Boleh tuan-tuan sikit lagi ya. Okey. Okey, kita terus pergi kepada pelajaran dia ya. Okey. Okey, pelajaran dia adalah begini. Okey. Nombor satu. Kejap. Kenapa? Mana pelajaran dia? Okey. Pelajaran yang pertama yang kita boleh ambil, tindakan yang boleh kita ambil, kita tak boleh membunuh mana-mana manusia tanpa ada sebab yang dibenarkan di dalam agama. Faham tak maksudnya? Maknanya boleh membunuh, boleh dijalankan hukuman bunuh kepada pembunuh. Jika ia membunuh orang lain dengan sengaja ke, ataupun dia telah murtad ke, maka dia layak untuk juga dibualankan hukuman bunuh. Tapi budak tu tadi, Nabi Musa kata apa? Dia zakiyata bi ghairi nafsin. Dia bersih, tak berdosa membunuh orang. Maknanya budak itu, dia tak pernah buat kes membunuh orang lain sampai dia patut dibunuh. Okey. Kenapa Nabi Musa sebut macam itu? Daripada ucapan Musa kan, kita dapat pelajari rupa-rupanya masa zaman Nabi Musa sudah ada hukuman bunuh, hukumannya bunuh. Pembunuh hukumannya dibunuh. Dalam erti kata lain, istilah hukuman jenayah, jika dia bunuh, dia juga akan dibunuh. Dia panggil hukuman qisas, hukuman timbal balas. Rupa-rupanya pada zaman Nabi Musa sudah ada hukuman itu. Kalau tidak, macam mana Nabi Musa boleh tegur Khadir? Betul tak? Secara tak langsunglah kita dapat belajar. Okey. Yang kedua, tindakan yang kedua kita dapat belajar adalah kita dituntut untuk menjalankan hukuman qisas kepada pembunuh. Kita faham sebaliknya. Kita tak boleh bunuh mana-mana manusia tanpa ada sebab. Okey, tak boleh. Tetapi kita kena jalankan hukuman bunuh kepada mana-mana pembunuh yang didapati memang dia bersalah. Jadi kita takut kita terbalik. Takut yang dibunuh itu tak bersalah, yang membunuh itu tak dijalankan hukuman bunuh. Jadi daripada ayat Quran ini kita belajar tentang hukum apa? Jenayah syariah terhadap pembunuh. Allahu a'lam, Malaysia telah menghapuskan hukuman bunuh kan. Saya pun tak berapa tahu sangat maklumat tu. Mungkin bukan dihapuskan, mungkin bergantung kepada beberapa keperluan. Tapi setakat kita tahu, Malaysia
belum lagi mengamalkan hukuman qisas. Banyak mengamalkan hukuman yang berdasarkan kepada hukuman penjajah, masih lagi menggunakan hukuman berdasarkan kepada interpretasi hakim-hakim. Tapi kalau ikutkan hukuman dalam Quran, kena dijalankan hukuman bunuh, lawannya adalah bunuh, melainkan adanya bayaran diat. Itu kita masuk dalam bab yang lain lah untuk pelajari tentang hukuman bunuh. Okey, saya minta tuan-tuan salin ya ayat Quran yang menunjukkan bahawa betapa beratnya membunuh ni. Macam mana kita boleh kata dalam ayat itu betapa beratnya membunuh? Kerana kita sebut tadi penggunaan perkataan nukra berbanding dengan imra. Okay, tapi nak kuatkan lagi betapa beratnya membunuh ni, kita tulis ya, Suratul Nisa ayat nombor 93. Beratnya hukuman orang yang membunuh ni, Allah masukkan orang itu dalam neraka kekal. Lepas tu Allah murka orang tu, Allah laknat orang tu. Berat dalam hukum membunuh orang. Surah An-Nisa ayat 93. Tapi bukan membunuh yang tanpa hak. Allah kata, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Allah kata, sesiapa yang membunuh seorang mukmin yang lain dengan sengaja, maka balasannya jahannamu khalidan fiha. Dia akan masuk neraka kekal. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka ke atasnya. Wa la'anahu. Dan dia akan mendapat laknat. Dijauhkan daripada rahmat. Wa a'addalahu azaban azima. Dia dijanjikan kepada Allah dengan azab yang sangat berat. Berdasarkan ayat macam Nisa 93 ni lah kita dapati patutlah Nabi Musa tegur Nabi Khadir. Bukan sebab dia lupa dah, tapi depan mata dia kan, maka dia telah menegur Nabi Allah Khadir. Jadi apakah jawapan Nabi Allah Khadir terhadap teguran Nabi Allah Musa? Kita kena baca pada ayat yang berikutnya. Tetapi kita tak akan ulas ataupun kita tak akan dapat memperincikan lagi ayat yang berikutnya di atas sebab faktor masa yang telah pun kita sepakati. Kita hanya menggunakan tempoh 1 jam untuk kita mempelajari tadabbur suratul Al-Kahfi ini. Jadi saya berhenti dekat sini. Ini bermakna pada siri yang ke-41 minggu depan. Cuma minggu depan tu nanti saya buat confirmation. 42. 42 Ustaz. Hari ni 41 sebenarnya. 41 ke? Tadi Kak dah tengok dekat last week punya 40. 40 ke? Ke 39 lah? Tak. Minggu depan 40. Minggu depan tu takut saya salah kot. Tak, Kak dah check dah dalam yang dah edit tu. Okey, nanti Kak edit dekat video tu. Okay, jazakallah khair. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa soalan sebelum kita berhenti di sini? Jadi untuk minggu depan, kalau dia siri yang ke-42, kita nanti saya buat pengesan semula kepada tuan-tuan dan puan-puan, sama ada kelas ataupun saya tangguhkan. Sebab dalam perbincangan lagi, sama ada Jumaat itu saya akan bermusafir ataupun bagaimana. Ataupun selepas kelas bermusafir, itu nanti saya akan maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Nantikan pengumuman bagi kelas minggu hadapan. Bila ada apa-apa pertanyaan, persoalan, tuan-tuan nak kongsi apa-apa maklumat, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama belajar. Sebab tuan-tuan dah banyak belajar,
Mungkin tuan-tuan ada maklumat yang saya tidak tahu, yang saya tertinggal, ataupun kalau ada saya tersilap, tolong diberikan teguran. Okey, jika tidak ada, saya ucapkan jazakumullahu khaira kepada tuan-tuan dan puan yang mengikuti majlis ilmu pada pagi ini, yang sentiasa memberikan sokongan, yang menyumbangkan idea, yang memberikan bantuan secara langsung, tidak secara langsung, demi kita memandaikan umat Islam, memahamkan umat Islam terhadap isi kandungan Al-Quranul Karim. Kita tak nak hanya tahu, tetapi kita hendak mencari perubahan. Kita baiki diri kita tambah baik cara kita berfikir dan sebagainya, kerana Al-Quran diturunkan adalah untuk diamalkan. Kita tangguh pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam.